Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن جاهد بجهاده واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لوجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم زدنا ولا تنقصنا واعطنا ولا تحرم علينا. اللهم اهدنا بهديك وانصرنا بعونك يا أرحم الراحمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء ولساننا من الكذب واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. صلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين وبعد. Muslimin dan muslimat, azani Allah wa iyyakum. InsyaAllah malam ni kita minta pertolongan daripada Allah untuk memudahkan urusan kita dan menjadikan kita dari kalangan orang yang sentiasa berusaha untuk mencari kebenaran, menerima kebenaran, meyakini kebenaran dan memperjuangkan kebenaran, seterusnya berada di pihak yang benar. Apatah lagi apabila kita berada di dalam alam kubur, semuanya benar. Dan hanya orang yang benar saja yang akan berjaya, insyaAllah. Kitab yang bersama dengan kita ni Al-Kabair, yang membawa maksud dosa-dosa besar, ataupun kadang-kadang disebut Al-Muhlikat, Al-Mubiqat, maknanya yang membinasakan, yang memusnahkan, maknanya kesalahan-kesalahan yang boleh menjerumuskan seseorang itu ke dalam neraka. Ada orang dia suka dengar benda-benda yang menyeronokkan. Ada seorang sahabat Nabi, dia lebih suka tanya tentang benda-benda yang menakutkan, supaya apa? Dia tidak terjatuh ke dalam benda tu. Malam ni kita ambil muqaddimah. Dan sebelum tu kita tahu dulu apakah yang dimaksudkan dosa besar. Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i, telah menakalkan beberapa perkataan ulama di dalam kitabnya Syarah Sahih Bukhari, Fathul Bari. Al-Imam Ibn Hajar telah berkata Al-Imam Ar-Rafi'i dalam
kitabnya Syarah Al-Kabair, Syarah Al-Kabir. Yang dikatakan dosa besar itu ialah dosa yang mewajibkan dikenakan ke atasnya hukum had. Ada hukuman yang telah ditetapkan baginya. Itu dosa besar. Selain daripada itu, kata Imam Rafi'i, juga ada pandangan yang mengatakan dosa besar itu ialah kesalahan yang disebut ianya salah dan disebut balasannya. Kalau dalam Al-Quran disebut satu kesalahan, lepas pada disebut benda itu salah, lalu disebut balasan bagi kesalahan tersebut. Tetapi berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah lah. Bukan macam pandangan orang tak. Dia kata, hang buat lagu ni, kena lagu ni. Kena bawa mari hujah daripada Quran dan Sunnah. Itu dikatakan dosa besar. Dan pandangan ini disokong oleh seorang ulama besar, Al-Imam Al-Mawardi, dalam kitab dia Al-Hawi. Begitu juga disokong oleh seorang ulama besar juga, Al-Imam Al-Baghawi. Selain daripada itu, kata Ibn Hajar, ada pandangan daripada Ibnu Abdussalam. Katanya dosa yang dikatakan dosa besar itu ialah dosa yang menjadikan orang yang buat dosa tu jadi hina. Hina pada pandangan masyarakat, hina pada pandangan orang alim, hina pada Allah, di sisi Allah. Kata Ibn Salah, Imam Ibn Hajar sebut lagi pandangan daripada Ibn Salah. Ini juga ulama hadis yang banyak kitab-kitab karangannya. Yang pertama, kata Ibn Salah, dosa itu dikira dosa besar macam mana yang disebut oleh Al-Imam Ar-Rafi'i juga. Dia kata yang dikatakan dosa besar itu ialah dosa yang ditentukan hukumnya, had. Ada hukum had. Contohnya macam mencuri, had dia apa dah? Potong tangan. Zina, had dia apa dah? Disebat 100 kali sebatan ataupun direjam sampai mati. Ada had dia. Dan disebut di dalam Al-Quran, kesalahan itu menyebabkan orang yang buat salah tu masuk neraka. Nah, ini mengikut pandangan Ibn Salah. Dia kata termasuk dosa besar ialah dosa yang disebut pelakunya ahli neraka. Dosa besar. Ataupun disebut pelakunya sebagai orang fasik dan dilaknat. No? Dalam satu hadis yang sahih daripada Abu Sa'id, Nabi SAW bersabda, ringkasnya, al-kabairu kullu dhanbin adkhala sahibahu an-nara. Yang dikatakan dosa besar itu ialah setiap dosa, setiap kesalahan yang membawa setiap pelakunya ke dalam neraka. Maknanya disebut orang buat lagu ni ahli neraka, orang buat lagu ni ahli neraka, maka itu juga disebut sebagai dosa besar. Ada khilaf di kalangan ulama tentang jumlah dosa besar. Ada yang kata 7, ada yang kata 70, ada yang kata lebih pada tu. InsyaAllah kita tengok pelan-pelan lah. Tak kira lah jumlah apa-apa, yang pentingnya kita jauhi daripada dosa besar. Itu yang penting. Yang kita nak tahu ni supaya kita tak termasuk daripada pelaku dosa
dosa besar. Yaqulul musannifu rahimahullahu tabaraka wa ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa barakatihi fid darain amin. Muka surat berapa tu bang leh tak arti nak sebut tu. Roman tu tempat 4. Muka surat 4 Roman. Muqaddimah penulis. Malam ni kita baca muqaddimah penulis. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mudahkan dan tolonglah kami. Al-Syeikh Al-Imam Al-Hafidh Syamsuddin Muhammad bin Ahmad bin Uthman, ataupun lebih terkenal dengan gelaran Al-Imam Al-Zahabi, berkata, Al-Imam Al-Zahabi ni tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat sekalian adalah seorang ulama besar dalam bidang hadis. Ni Al-Imam Al-Zahabi ni banyak kitab-kitab dia yang masyhur, yang paling hebat di kalangan penuntut-penuntut ilmu tentang kitab Al-Imam Al-Zahabi ni adalah Syiar A'lam An-Nubala. No? Lagi kitab dia Mizanul I'tidal, Mughni dan yang lain lagi. No? Kata Al-Imam Al-Zahabi, segala puji bagi Allah atas kurnianya berupa keimanan kepadanya, itu yang paling besar sekali. Beriman kepada kitabnya, beriman kepada para rasulnya, dan beriman kepada para malaikatnya, serta beriman kepada ketetapannya ataupun disebut sebagai qada dan qadar. Maknanya dalam kehidupan kita ni, benar-benar ni yang paling penting. Bila seseorang itu dapat kurniaan iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada malaikat, mana dia dapat menyempurnakan enam rukun iman itu, maknanya dia telah mendapat anugerah yang sangat besar. Semoga selawat senantiasa dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para penolong beliau, dengan salawat yang boleh menempatkan kita berada di sisi beliau pada kehidupan akhirat kelak. Amin. Kata dia lagi, kitab ini merupakan kitab yang sangat bermanfaat di dalam mengenal dosa-dosa besar. Maknanya melalui kitab ni kita boleh kenal lah mana satu dosa besar, baik secara umum maupun secara terperinci detail, secara rambangnya dan secara halusnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala dengan rahmatnya memberikan kurniaan kepada kita untuk boleh menjauhinya, yakni menjauhi dosa-dosa besar. Amin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyiatikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Tuan-tuan dan puan, kita duk sebut selalu bila kita mengaji, kita kata sebaik-baik perkataan ialah perkataan apa? Perkataan Allah. No? Sebaik-baik perkataan ialah perkataan Allah. Jadi sepatutnya apabila dibacakan Al-Quran tu, maknanya kita kena mengambil perhatian lah, no? Perhatian. Allah sebut dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 31, Allah kata, jika kamu menjauhi dosa-dosa besar, tu, mana kalau kamu boleh jaga diri kamu daripada melakukan dosa-dosa besar, di antara dosa-dosa yang dilarang mengerjakannya, apa dia hasilnya? Nescaya kami hapuskan kesalahan-kesalahanmu dan akan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia, yakni syurga. Apa maksud dia? Maksud dia maknanya kalau seseorang itu belum lagi dapat menjauhi dosa-dosa besar, maknanya dia masih lagi bergolongan dengan dosa dan Allah Ta'ala tak ampun dosa dia. Itu kita tengok kadang-kadang siapa yang seseorang itu dia jadi malas, dia tak nampak jalan ke masjid, dia jadi berat nak buat amal. Maknanya kesalahan-kesalahan itu masih lagi terbeban ke atas baunya.
belum lagi diampun dosa dia. Pasal apa? Sebab dia masih lagi terikat dengan dosa-dosa besar tu. Dia tidak mohon keampunan. No? Dia tak menjauhkan diri daripada dosa besar itu. Dia duduk bersekongkol lagi dengan dosa, masih lagi duk buat dosa, ataupun masih lagi tidak bertaubat daripada kesalahan ataupun dosa besar itu, menyebabkan dia jadi berat dalam nak melakukan ketaatan kepada Allah. Jadi payahlah, jadi payah. Dia tak nampak kebajikan. Dia sukar nak menjauhkan daripada maksiat dan sukar untuk melaksanakan ketaatan. Dia berasa berat. Dia berasa susah. Sembahyang 2 rakaat yang ringan pun dia jadi berat. Adapun bagi orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan dia sentiasa istighfar kepada Allah, sentiasa memohon keampunan daripada Allah, amalan yang bagi orang lain berat, bagi dia ringan. Dia boleh bangun malam dengan mudah. Dia boleh melakukan amalan kebajikan orang lain. Orang lain kaya tapi tak boleh nak infak, tapi dia miskin pun dia boleh infak. dia rasa ringan. Pasal apa? Sebab Allah Subhanahu wa taala beri kepada dia kemudahan itu, dorongan itu. Adapun orang lain, orang yang masih lagi terikat dengan dosa tadi ni, dosa itulah yang menyebabkan bebanan bagi dia. Jadi payah bagi dia. Maka sebab itulah kita kena berusaha supaya dosa-dosa tadi ni jauh daripada kita. Kesalahan-kesalahan tadi ni jauh daripada kita. Jadi ringanlah sikit amal ibadat kita. Dengan ayat ini Allah menjamin syurga. Tu satu lagi pada bila orang tu dia jauhkan diri daripada dosa besar, syurga dekat bagi dia. Dan memanglah syurga itu matlamat kita. Dengan ayat ini Allah menjamin syurga kepada siapa saja yang menjauhi dosa-dosa besar. Yang lagi kita akan bicara ada, kalau tak silap saya 76 kot yang disebut oleh Al-Imam Al-Zahabi di dalam kitab ni. 76 kot. Hak 76 ni pun bukan kata jauh-jauh, dekat-dekat dengan kita apa dah. Hak kita duduk buat hari-hari apa dah. Kita tak perasan. Kita dia dosa besar. Nah kan, bila kita tengok tu baru kita tahu Allah kena takut. Kemudian Allah Ta'ala berfirman lagi. Allahu Akbar. Ayat yang ke-37 daripada surah Asy-Syura. Walladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha wa idza ma ghadibu hum yaghfirun. Ayat ni dia ada bersangkut dengan yang sebelum tu. Dan juga bagi orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji, dan apabila mereka marah, mereka segera memberi maaf. Maknanya tak berdendam. Ayat ni dia bersangkut dengan ayat 36. Allah kata fama utitum min syai'in famata'ul hayatud dunya wa ma 'indallahi khairun wa abqa lilladina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun. Mana segala apa yang Allah Ta'ala bagi kepada kamu itu adalah keseronokan dunia yang bersifat sementara. Maknanya apa yang ada, yang kita duk nikmati lelah ni atas dunia ni adalah benda-benda yang bersifat sementara. Wa ma indallahi khair, apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik, wa abqa, dan lebih kekal. Di mana tu? Di akhirat nanti. Tapi benda tu untuk siapa? Lilladzina amanu, bagi orang yang beriman, orang yang percaya, orang yang yakin. Wa ala rabbihim yatawakkalun, yang mana mereka bertawakal kepada Tuhan mereka, kepada Allah.
dan mereka yang menjauhkan daripada dosa-dosa besar. Tu Allah bagi kepada mereka itu. Ini balasan yang kekal, yang lebih baik yang ada di sisi Allah, yakni syurga itu Allah bagi kepada siapa? Kepada orang yang beriman kepada Tuhan mereka dan orang yang bertawakal kepada Tuhan mereka. Kemudian barulah mari kepada ayat 37 pada orang-orang yang menjauhkan diri daripada dosa-dosa besar. Baru sampai situ. Tapi dia ambil ayat ni sajalah pasal kena mengena dengan kitab kita ni. Tapi sebelum tu ada dua. Pada orang yang beriman dan bertawakal. Kemudian orang yang menjauhkan diri daripada dosa besar. Apa dia yang mereka dapat? Khairun indallahi khair. Kebaikan yang ada pada Allah itu syurga. Wa abqa yang kekal. No? Wa idza ma ghadibuhum yaghfirun. Dan juga orang yang kalau dia marah, dia tak taruh lama. Dia tak apa boleh? Tak berdendam. Tak berdendam. Ada tak kat kita panggil tu? Ada. Ada kena bahaya orang leh. Tak boleh orang leh mana boleh buat gitu. Boleh kena buang. Jangan berdendam boleh no. Kena buang. Kalau tidak kita tak dapatlah syurga tu. Kalau nak syurga tak boleh ada dendam. Kalau kita ada dendam kat orang maknanya tak dapatlah. No. Sebab Allah kata sini wa idza ma ghadibuhum yaghfirun. Kalau dia marah, dia terus ampunkan. Mana kalau dia tak ampun, mana dia berdendam. Orang kata dia duduk ram. Dia duduk tunggu masa ya. Ada time ya dia tak boleh. Tak boleh, jangan. Jangan. Lagi, itu 37. 38 ada lagi, walladzina istajabu li rabbihim, dan orang yang menyahut seruan Tuhan mereka. Maknanya Allah suruh apa pun depa buat, barulah dapat syurga yang kekal tu. Wa aqamus salah wa amruhum syura bainahum, mendirikan solat dan berbincang masalah-masalah mereka. Bermesyuarat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tuan-tuan boleh rujuklah ayat 36, 37, 38 dalam surah Syura. Dan mereka menunaikan zakat yang Allah Ta'ala bagi daripada harta mereka. Lagi Allah berfirman lagi, walladzina eloknya tuan-tuan garis bawah perkataan tu, walladzina yajtanibuna kabair. Garis bawah tu. Kemudian alladzina yajtanibuna kabairal itsmi, garis bawah tu. Tu dalil dia. Tadi pun macam juga, in tajtanibu kabaira. Maknanya kena dengan tajuk kitab kita ni. Alladzina yajtanibuna kabairal itsmi wal fawahisha illa al-lamam inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Surah An-Najm ayat 32. Panjang ayat ni. Dia ambil sikit ya. Alladzina yajtanibuna kabairal itsmi wal fawahisha illa al-lamam inna rabbaka wasi'ul maghfirah wa a'lamu bikum idh ansha'akum minal ardi wa idh antum ajinnatun fi butuni ummahatikum fala tuzakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqal. Akhir sekali ayat ni Allah kata tak sadar puji dirilah. Wala tuzakku anfusakum, hangpa tak sadar puji dirilah. Wa a'lamu biman ittaqa, kerana Allah Taala lebih mengetahui siapa sebenarnya yang paling bertakwa. Tak sadar puji dirilah. Okey, ada 3 ayat yang dibaca di sini menunjukkan bahawa memang ada dosa-dosa besar dan Allah Subhanahu wa taala suruh kita, mewajibkan kita menjauhkan diri daripada dosa-dosa besar. Bila seseorang itu menjauhkan diri daripada dosa-dosa besar, barulah dia dapat syurga. Selagi dia tak menjauhkan diri daripada dosa-dosa besar, maknanya jauhlah dia daripada neraka. Jauhlah dia daripada syurga. Dekat dengan neraka. Jangan kena. Nabi SAW bersabda, as-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jumu'ati
kafaratun lima bainahunna ma lam tughshal kabair. Ada perkataan al-kabair, ujung tu garis. Salat wajib yang 5 dari Jumaat ke Jumaat, yakni Jumaat berikutnya, merupakan kafarat, yakni penghapus dosa-dosa yang ada di antara waktu-waktu tersebut selama tidak melakukan dosa-dosa besar. Apa maksud dia? Maknanya dosa-dosa kecil boleh gugur apabila kita semayang. Dalam hadis yang sahih Nabi SAW sebut apa? Apabila seseorang itu berwuduk dan elok wuduknya, maka gugurlah dosa-dosa kecilnya bersama dengan titisan air wuduk. Yang tak gugur apa dah? Dosa besar. Bila tak gugur dosa besar, tak terpakailah kerja buat kita tu. Tak terpakai. Pasal apa? Tadi ayat tadi kata apa? Kalau kamu tak menjauhkan daripada dosa besar, Allah Ta'ala tak akan ampun dosa kamu. Dan Allah Ta'ala tak akan bagi kamu masuk ke dalam syurga dia. Ayat tadi. Allah kata, kalau kamu menjauhkan diri daripada dosa-dosa besar, kan, yang dilarang, maka Allah Ta'ala akan ampunkan dosa kamu dan Allah akan masukkan kamu ke dalam syurga. Makna sebaliknya apa dia? Maknanya kalau kamu tak menjauhkan diri daripada dosa besar, maknanya kamu tak akan diampun dosa, bahkan kamu akan dimasukkan ke dalam neraka. Pasal tak masuk syurga. Apa maksud dia? Maksud dia dosa-dosa besar mesti kita mohon keampunan daripada Allah. Dengan lagu mana cara dia? Dengan cara kita menjauhkan diri daripada melakukannya. Kalau duk cara tobat tapi duk buat juga, bukan dia. Astaghfirullah tapi duk buat juga, tak jadi. Kan? Astaghfirullah duk mengumpat juga, astaghfirullah duk mengumpat juga, astaghfirullah duk mengumpat juga. Tak jadi apa. Jadi seolah-olah duk pemain Allah. Oleh kerana itu kita wajib untuk mengkaji dosa-dosa besar. Ini Imam Al-Dhahabi dia apa nama dia tulis lagu ni nak habaq kata apa punca pasal apa yang dia buat. Dia himpun dosa-dosa besar ni. Lepas tu dia kata, oleh kerana itu kita wajib untuk mengkaji, selidik dosa-dosa besar, hak mana ada satu dosa besar, agar seorang Muslim boleh menjauhinya. Bila kita tahu, kita tak berani masuk dekat. Kan? Bawa kereta nak mari nak pergi Pekan Kangak tu, duk perhati tengok kereta hak mari depan kita kan. Mari tengok pakai tali pinggang tak pakai, polis tak ada. Polis tak ada. Tengok semua pakai tali pinggang keledok belakang ni. Kan? Maknanya kita yang cerdik ni kita pun pasanglah. Kita berhati-hatilah. Kan? Mutu semua. Hak lintas tu semua pakai topi, pasang lampu semua. Sahih dah. Ada di depan. Tapi kalau cara yang lisih dengan kita tu, bukan dekat kepiah topi keledar, tak pakai tali pinggang keledar, tak pakai net, pakai kesut jipun, mutu capres, lampu, tak ada boleh. Kita pun boleh. Macam itulah juga apabila kita kenali betul-betul dosa besar, maknanya kita tak akan masuk rapat lah. Kita mengetahui bahawa para ulama berbeza pendapat di dalam hal ini. Ada sebahagian mengatakan bahawa jumlahnya adalah 7. 7 ya. Ada yang kata 7. Mereka berhujah dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis yang diriwayat daripada Abu Hurairah. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini adalah hadis yang muttafaqun alaih, yang telah disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim tentang kesahihannya, dan rasanya semua kita pernah jumpa hadis ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ijtanibu as-sab'il mubiqat." Nabi kata apa? Ijtanibu as-sab'il mubiqat. Jauhilah oleh kalian 7 dosa-dosa besar
yang membinasakan. Al-mubiqat ay al-muhlikat, yang memusnahkan. Maknanya yang menyebabkan seseorang yang lakukan dosa ni akan dimasukkan ke dalam neraka. Daripada hadis inilah yang kita sebut tadi, ulama-ulama sebut, kata yang dikatakan dosa besar ialah dosa yang apabila kamu tu buat dijanjikan neraka. Saya baca hadis ni. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna. Katanya para sahabat, wahai Rasulullah, apakah dosa-dosa itu? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang pertama-tama sekali asyirku billah, syirik kepada Allah. Itu mula-mula. Asyirku billah, syirik kepada Allah. Dan dalam kitab kita ni pun hak mula-mula sekali syirik. Berlama-lama balik orang nak buat lah ni. Banyak orang takut dengan syirik, tapi berlama-lama orang nak buat tanpa disedari. Hak yang paling mudah orang buat pada riak. Riak, ujuk, sum'ah, dia lah syirik tu. Sebab semua itu pakaian siapa tu? Pakaian Allah. Kita pergi duduk sekutu apa? Yang kedua, Nabi kata was-sihr. Sihir ada boleh? Ada. Tapi dia mari sihir moden. Sihir moden lah ni, macam-macam pasien. Wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haqq, membunuh nyawa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan kecuali dengan kebenaran. Tiga saja yang dibenarkan dalam Islam. No? Kalau masalah kita nak sembang hak tu lain kali. Wa aklur riba, Allahu akbar, makan riba. Siapa sini berani cakap kata dia bersih daripada riba? Tak berani abang, tak berani mengaku. Terlibat dengan bank ya, jam kering. Wa aklu mal al-yatim, makan harta anak yatim. Kita kadang-kadang kita tak ada anak yatim, kita tak makan, kita pergi balas hak orang lain. Wa tawalli yawma zah, larikan diri daripada medan peperangan, juga dosa besar. Wa qadfil muhsanat al-mu'minat al-ghafilat, dan menuduh perempuan-perempuan yang baik-baik melakukan kejahatan, yakni zina. Di sini disebut apa? 7 dalam hadis ini. Dalam sabdanya ini beliau menyebutkan dosa syirik, yang kita sebut tadi lah, menyekutukan Allah, sihir, membunuh orang lain tanpa alasan yang dibenarkan oleh Islam, memakan harta anak yatim, memakan riba, melalikan diri dari peperangan, dan menuduh wanita muslimah yang baik-baik yang telah menikah dengan tuduhan berzina. Muttafaqun alaih. Hadis ni sangat kuat. Ada riwayat dari Ibnu Abbas. Ada lagi kata lebih pada 7. Ada riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata dosa-dosa besar tersebut lebih dekat kepada jumlah 70 daripada 7. Garis ni. Garis bawah perkataan 70 tu. Ibn Abbas kata lebih dekat kepada 70 daripada 7. Mana hak sebut 7 sebenarnya lebih pada 7. Banyak. Allahu akbar, duk keliling kita bang leh. Duk tunggu nak ngak kita ya. Banyak sangat. 70. Demi Allah, kata Ibn Abbas, Ibnu Abbas telah berkata benar. Sedangkan ini perkataan Al-Imam Al-Zahabi. Dia kata demi Allah, Ibnu Abbas telah berkata benar. Sedangkan hadis di atas hanya membicarakan mengenai batasan jumlah dosa-dosa besar saja. Hak dia sebenarnya banyak lagi. Namun yang menjadi arahan hadis tersebut bahawa barang siapa yang melakukan perbuatan dosa di antara dosa-dosa besar tersebut, iaitu perbuatan dosa yang memiliki hukuman had di dunia. Maknanya orang yang buat kesalahan tu dia kena hukum di dunia. Dia panggil apa? Hukum had, ataupun orang sebut pada hudud.
Had tu satu, hudud tu banyak. Banyak. Curi seperti membunuh, kena had. Membunuh ni kena ada had dia. Had dia pada. Kadang-kadang disebut hukum qisas, balas balik. Orang yang bunuh dibalas bunuh. Berzina, kan? Mencuri atau melakukan perbuatan yang diancam dengan azab di akhirat atau akan dimurkai. Ini Al-Imam Az-Zahabi menyebut ta'rif kepada dosa besar yang telah kita sebut tadi ni. Dicela, dilaknat dan dilaknat melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya perkara tersebut merupakan dosa besar. Dia sebut baliklah yang kita sebut tadi, ta'rif ataupun pengertian dosa-dosa besar. Garislah tu kalau boleh supaya kita jelas. Nanti bila kita kut-kutlah kita baca balik kaduk saja-saja, aku nak tengok balik ya. Kan? Kut-kut aku tersilap ke apa ke. Yang dikatakan dosa besar itu ialah dosa yang ada had dia di dunia. Mencuri, bunuh, zina, ataupun ada ancaman azab di akhirat atau akan dimurkai, dicela, dilaknat oleh Nabi SAW, maka itu semua adalah dosa-dosa besar. Itu pengertian dosa besar disebut tu. Terlepas dari itu semua, bahawa sebahagian dosa-dosa besar tingkatannya ada yang lebih besar daripada sebahagian dosa yang lain. Mana selain daripada hak ni, maknanya di antara dosa-dosa besar tadi ni ada yang lebih teruk, lebih berat daripada hak yang lain. Maknanya dia ada pangkat-pangkat dia. Dosa-dosa besar tadi ni dia ada apa dia? Ada yang berat, ada yang ringan daripada, tapi masih lagi dalam lingkungan dosa besar. Cuma berat ringan. Yang paling besar sekali pada oleh syirik. Tapi itu dia lah, syirik ni sungguh kata besar pun, tapi Allahu Akbar, tak tahulah, banyak sangat dalam masyarakat kita perlakuan syirik ni. Apakah anda tidak melihat ketika Nabi SAW memasukkan perbuatan syirik kepada Allah termasuk di antara jajaran dosa-dosa besar? Pelakunya akan kekal di dalam neraka dan tidak ada ampunan baginya untuk selama-lamanya. Dia sebut siap-siap di sini. Maknanya dosa-dosa besar tadi ni dia ada peringkat-peringkat dia. Yang paling berat sekali pada syirik. Syirik tu paling besar. Itu dia tuan-tuan, kita jangan sekali-kali bersedap-sedap dengan sesuatu amalan tanpa kita pasti amalan itu sahih, betul-betul datang daripada Nabi. Pasal apa amalan? Pasal kalau cara kita dah sedap begitu, dia payah nak buang dah. Dia payah nak buang dah. Isyaku ni minta maaf, tak boleh, tak payah. Berkeling orang tak apa ni. Cerita macam kaum dulu-dulu lah. Bila Nabi mari ke mereka kata, hang tu sana mengarut ngah. Kami warisi daripada siapa? Nenek moyang kami dulu lagi benda ni, hang baru mari 2-3 hari tu sana pandai ajak kami. Lagu tu ya. Macam zaman Nabi pun lagu tu lah juga Nabi kita SAW. Bila dia habaq kita janganlah duk sembah berhala ni, sembah Tuhan yang satu, dia kata hang ni pelik ngoh. Ni kan? Kami tak pernah dengar pun Tuhan satu ni. Yang kami duk tahu ni Tuhan nak banyak-banyak ni. Tak bisa dengar. Pasal apa? Pasal dah sedap lagu tu dah. Ni kan? Sampai tawaf telanjang pun tak apa. Tabiat orang zaman jahiliah tu, dia pun tawaf telanjang. Tak rasa apa. Janganlah sampai peringkat Allah kata apa? Faman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana. Jangan sampai peringkat itu. Orang yang dihiasi amalan keburukan mereka, maka dia nampak elok. Buruk pun nampak
nampak elok. Jangan sampai peringkat itu sudah. No? Allahu Akbar. Allah Ta'ala berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Cukuplah bila Allah kata, malam ni kita ambil ayat ni buah penamat, buah kuci. Penamat dia kata apa? Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa kerana melakukan syirik kepadanya, dan dia mengampuni apa saja dosa yang selain daripada syirik. Cukuplah bila Allah dah sebut begitu. Nak percaya ke siapa lagi kalau tak percaya kepada Allah? Hak ni lah dosa yang paling besar sekali di kalangan dosa-dosa besar yang kita nak kena jaga. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memelihara kita, memberi taufik hidayah kepada kita agar kita terpimpin ke arah kebenaran. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.